Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Kita kembali bersiaran. Hari ini adalah hari Jumaat dan kita kembali bersiaran pada hari Jumaat di Malaysia hari ini. Jangan betulkan siaran kita televisyen anda. Kerana kami yang menemani anda pada pagi ini, temankan kami bertiga. Saya Hanif Miswan. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan juga saya Fazli Fuad. Dan dengan ceritanya Hanif, Hanif kali pertama mengacara dekat Malaysia hari ini, Betul. 2017, bermula hari Jumaat dia. Ya, betul. Saya dipanggil untuk satu segmen sukan setiap hari Jumaat di MSI bermula pada 1 Januari 2017 kalau tak silap saya. Mungkin boleh betulkan saya kalau saya silap lah. Tapi memang setiap Jumaat hanya slot saya untuk 10 minit daripada Januari hingga Mac, dan pada April barulah diberikan peluang untuk bersama-sama dengan tim MSI secara sepenuh masa. Jadi memang saya sangat teruja dan terima kasih kerana beri saya kembali pada hari Jumaat ni. Jadi bersiap pada hari Jumaat ni adalah memberikan satu imbauan kenangan bagi awak lah. Sangat. Dan sebab hari Jumaat kan penghulu sekali hari. Memang kita sangat-sangat mengalu-alukan kedatangan hari Jumaat dan diharapkan agar anda terus setia bersama kami, bermanfaat sepenuhnya. Tapi ini bukanlah pasal saya saja kan. Tapi untuk kita bersama-sama anda kembali pada hari Jumaat, dan hari ini Jumaat pertama pada 2020 kita kembali bersama MSI. Dan semoga anda keadaan baik sahaja, sihat walafiat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita dan juga memilih MHI sebagai rancangan yang menemani anda. Pastinya kita ingin membawakan segala yang terkini juga berkenaan perkembangan COVID-19, dan seperti mana kita tahu sehari sebelum semalam dan juga semalam kita mencatatkan angka 2 digit bagi kes jangkitan, di mana hari sebelumnya 21 dan semalam 15 kes, 10 kes tempatan, 5 kes luaran. Dan pastinya ini juga salah satu perkara kita ingin tekan kepada anda semua. Kita masih lagi berjuang. Mungkin bila kita masuk PKPP itu kita fikirkan kita dah mungkin semakin selamat dan sebagainya. Tapi dengan angka yang semakin meningkat ini menjadi satu tanda tanya yang cukup besar. Ya, kita tahu bahawa pada kemarin kita telah pun mencatatkan 21 kes dan semalam kita mencatatkan 15 kes. Jadi selama 2 hari berturut-turut kita mencatatkan 2 angka ataupun 2 digit, dan ini satu perkara yang kita tidak boleh pandang enteng dan juga remeh, dan SOP itu harus diperketatkan. Dan kalau kita lihat je dari segi statistik kes penularan dalam negara, kes tempatan 6 kes dilaporkan di Kedah, 2 di Negeri Sembilan, 1 di KL dan juga 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Dan kenapa agaknya KKM meletakkan negeri-negeri tersebut di dalam statistik mereka supaya kita lebih mengetahui, lebih untuk mendapatkan lebih maklumat. Dan kita tahu bahawa andai kata kalau negeri yang kita duduki itu berlakunya kes COVID-19 ini, kita akan lebih berwaspada daripada apa segala yang berlaku di persekitaran kita. So anda boleh lihat di kaca televisyen anda, kita paparkan sedikit sebanyak informasi berkenaan dengan kluster PUI Siva Vanga, di mana disebutkan semalam antara yang dikuatiri oleh KKM sendiri adalah sama ada kluster ini adalah boleh dikategorikan sebagai kluster super spreader, di mana ia macam seolah-olah kita melihat kluster yang pertama di negara kita, iaitu kluster tabligh, perhimpunan tabligh. Dan kita sangat risau, dan KKM sedang mengambil langkah untuk membuat kajian dalam makmal untuk melihat sama ada ini adalah kluster yang betul-betul super spreader akan memberikan satu bahaya yang cukup tinggi bagi mereka di kawasan tersebut. Dan katanya adalah berkenaan dengan kluster ataupun kluster genom 614 ataupun G614. Dan kalau nak tahu kenapa ianya dinamakan super spreader, kerana ia boleh menjangkiti orang ramai daripada seorang kepada ramai dengan sangat cepat. Dan sekarang ni seperti yang telah kita sedia maklum bahawa ianya tidak memerlukan sebarang simptom lah untuk kita dijangkiti. Jadi ini yang dikuatiri. Jadi jika anda merasakan anda adalah antara kontak rapat ataupun pulang ke kampung dan kembali ke mana-mana destinasi sekalipun, silalah dapatkan nasihat atau mungkin boleh melakukan ujian untuk memastikan keadaan anda dan orang yang sekeliling berada dengan keadaan yang sangat baik. Itu yang berlaku dalam negara. Di luar negara mungkin kita ingin bawakan juga perkembangan berkenaan apa yang berlaku di Beirut, Lebanon. Dan difahamkan masih lagi sedang didapatkan laporan sepenuhnya yang dijangka siap dalam masa 5 hari, dan angka korban semakin meningkat dan jumlah kerugian dan kerosakan setakat ini dijangka mencecah sehingga 20 bilion US dollar, dan ianya pasti memberi kesan dan impak yang sangat-sangat besar kerana ini bukan berlaku setiap hari. Ini adalah satu tragedi yang sangat menggemparkan, dan punca letupan juga sedang dikesan dan dikaji, dan ini bakal mendatangkan satu impak yang sangat besar lah pada Lebanon juga. Ini merupakan satu lagi detik hitam, tahun yang gelap
untuk tahun 2020 di mana difahamkan juga mereka yang berada di Lubnan difahamkan 300,000 yang mana mereka berada di persekitaran di pelabuhan Beirut itu tidak berada di dalam kawasan yang selamat ya. 300,000 itu rumah mereka hampir musnah ataupun telah musnah sepenuhnya dan difahamkan bukan sahaja tempat tinggal malahan mereka juga memerlukan bantuan daripada segi makanan dan juga perubatan. Kenapa agaknya perubatan? Sebab difahamkan ada lebih kurang dua hospital yang berada di berdekatan pelabuhan tersebut turut musnah dalam kejadian tersebut. Dan satu lagi perkara yang mungkin mengejutkan kita di mana letupan tersebut boleh dirasai lebih 200 km ya Nef dan juga Sofia di Cyprus. Bayangkan kalau kita berada di KL 200 km tu di mana? Ya, contohnya di Ipoh. Di Ipoh pun kita turut rasai gegaran tersebut dan kita harapkan semuanya dipermudahkan dan kita bersyukur juga sebab difahamkan daripada Wisma Putra sendiri tidak ada rakyat Malaysia yang berada di kawasan berkenaan dan tidak ada yang tercedera maupun meninggal dunia di sana. Ya, yang pastinya setakat ini 137 mangsa dilaporkan meninggal dunia, manakala 5,000 lagi cedera dan kita masih menunggu laporan penuh kerana kita difahamkan the search and rescue efforts ataupun mencari dan menyelamat masih sedang berlangsung dan kita melihat begitu banyak sebenarnya NGO pada ketika ini di Malaysia yang saya dapat lihat di dalam media sosial dan sebagainya yang turut serta ingin membantu untuk menjana sumbangan kerana kita difahamkan bukan sahaja mereka kehilangan tempat tinggal malah bekalan makanan pun menjadi satu tanda soal yang cukup besar. Kita khawatir mereka juga kebeluran dan juga tidak mempunyai ubatan yang secukupnya. Ada gerakan yang telah pun dilakukan seperti yang diperkatakan oleh Sofia untuk bantu jadi dapatkan saluran yang betul sebelum kita benar-benar ingin melakukan sebarang sumbangan. Okey, itu pun satu perkara juga. Okey, sekarang kita ingin kongsikan kepada anda beberapa perkara yang ingin kita bawakan di Dada Akhbar. Saya mulakan terlebih dahulu. Ini rentetan dari perbincangan kita di muka hadapan berkenaan dengan kesan letupan di Beirut, kerugian, kerosakan, cecah seperti yang dikatakan tadi hampir 20 bilion US dollar dan lebih 300,000 penduduk tempatan hilang tempat tinggal. Boleh kita baca lanjutannya di halaman ke-6 dan 7 dipaparkan kerana kerosakan dianggap cecah 84 bilion ringgit Malaysia dan Kabinet Lubnan isytiharkan darurat 2 minggu kerana mengatakan juga bahawa di sini di halaman ke-6 hasil siasatan dijangka 5 hari lagi dan ini disahkan oleh Majlis Pertahanan Lubnan semalam mendedahkan beberapa hasil siasatan letupan di pelabuhan Beirut dalam tempoh 5 hari lagi dan maklumat utama setakat ini menunjukkan amonium nitrat yang disimpan sejak 2014 di gudang nombor 12 di pelabuhan Beirut mungkin menjadi penyebab letupan dan setakat ini diperkatakan kata kuncinya adalah mungkin kerana masih lagi dilakukan beberapa siasatan sama ada terdapatnya motif khianat di sebalik kejadian ini ataupun ianya adalah disebabkan faktor kesilapan. Dan menurut Suruhanjaya Bantuan pula membuka sekolah dan hotel sebagai penempatan sementara untuk mereka yang kehilangan rumah. Dan ini dikatakan juga kerana hospital berdekatan musnah, bantuan perubatan semakin kritikal. Jadi sumbangan akan diberikan dalam bentuk pek makanan, perubatan dan wang bagi menampung perbelanjaan bagi kediaman musnah. Ini menurut pengurusi MyCare, bantuan dari Malaysia akan terus disalurkan ke sana untuk membantu sekurang-kurangnya meringankan beban. Okey. Dan ini di berita harian seterusnya. Saya berkongsi di New Straits Times. Ini berkenaan dengan apa yang tertera di akhbar halaman utama. No masking the relief. First, it was RM1.50, then RM1.20, and the price of the mask is a necessary companion of the peoples these days is set to go even lower. Jadi dikatakan sini di halaman kedua New Straits Times, harga pelitup muka sedang akan diturunkan dengan lebih lagi kerana pada ketika ini kita melihat begitu banyak harga yang cukup berbeza. Kita melihat mungkin keperluan yang tinggi, kita melihat harga yang lebih naik, yang lebih mahal lagi. Jadi kerajaan telah pun mengambil langkah ini untuk menetapkan harga ceiling dan ditetapkan untuk di bawah harga RM1.20. Ini adalah berdasarkan apa yang diinginkan oleh orang ramai dan rakyat sekalian kerana kita faham ini adalah satu keperluan wajib untuk memakai pelitup muka di kawasan awam. Jadi ini adalah satu langkah yang cukup bernas dan berkesan. Sekiranya kalau kita melihat di dalam media sosial sebagainya, ramai yang menjual harga pelitup muka ini dengan harga yang orang kata begitu sedikit tinggi. Mahal, sedikit mahal dan tidak sekata. Okey, saya ada satu pengalaman. Semalam saya pun mencari juga di kedai runcit saja dan stok habis hari-hari pakai. Jadi harga yang diberikan sedikit mahal lah daripada yang ditetapkan. Jadi caranya mungkin sedikit tips jugalah kita ingatkan kepada peniaga tersebut bahawa sekarang harga dah turun dan kalau dia macam tak percaya kita tunjuk artikel
artikel yang berkenaan supaya mereka pun cakna. Kadang-kadang mereka pun mengikut harga yang lama. Jadi kita berbincang dengan mereka dan alhamdulillah semalam menerima pandangan tersebut dan menurunkan mengikut harga yang ditetapkan. Jadi kita kan macam suara pengguna kan. Alamak, Nasib kita ada masuk Hanif, sekali. Silakan. Tapi kita kena tahu juga KPM ada kongsikan sekiranya kita tidak mempunyai sebarang simptom, kita sihat dan sebagainya. Kita boleh menggunakan pelitup muka jenis kain. Fabric yang kita cuci dan sebagainya. Jadi itu pun salah satu cara untuk mengurangkan kos membeli emas ni. Okey, baik, daripada cerita Hanif, BH, NST, Sofia dan saya nak kongsikan di halaman belakang. Sudah pasti kalau halaman belakang kita dah tahu dah berkenaan dengan berita sukan. Okey, ini kita nak bagi tahu salah seorang pemain yang bakal berkelana di Eropah, ya. Seorang pemain yang saya rasa mempunyai potensi yang besar yang boleh menjadi pemain negara untuk mencipta nama di persada antarabangsa. Luqman Hakim Samsudin yang telah pun menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan pasukan yang berada di Belgium iaitu KV Kortrijk, ya, iaitu pasukan ini ataupun pemilik daripada kelab ini daripada Malaysia sendiri iaitu Tan Sri Vincent. Dan kata-kata daripada Vincent sendiri yang mengatakan bahawa Luqman harus fokus ya kepada permainannya. Kita tahu bahawa amat jarang sekali ya pemain kita yang mendapat tempat di Eropah dan Luqman merupakan pemain pertama yang mungkin kita rasakan berpotensi besar untuk menjadi pemain yang boleh kita katakan sebagai ikon lah ya kepada pemain-pemain muda untuk berada di pesada luar negara. Dan kita tahu bahawa Luqman ini merupakan salah seorang pemain daripada program pembangunan bola sepak negara NFDP yang diperkenalkan pada tahun 2014 dan saya rasa ianya telah pun menunjukkan hasil yang cukup lumayan apabila pemain ini dilamar oleh pasukan di luar negara. Kita tahu bahawa Tan Sri Vincent ini orang Malaysia dan Tan Sri Vincent ini kalau kita ikutkan amat jarang sekali ya untuk memilih pemain-pemain untuk berada di pesada Eropah ya. Tetapi Luqman Hakim telah pun menunjukkan minat dan juga menunjukkan satu pemain yang mantap di mana beliau sendiri telah pun dilantik ataupun dipilih untuk menjadi pemain di KV Kortrijk, pemain ataupun pasukan dari Belgium. Okey, seterusnya di utusan mungkin Sofia boleh kongsikan. Apa yang dikongsikan di sini disebutkan terdapatnya 6 kes baru bagi kluster PUI Siva Gangga. Dan ini menjadi satu perkara yang kita cukup khawatir dan risaukan di mana ini melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif dan dikatakan antaranya satu daripada 6 kes mempunyai kontak rapat kepada ahli keluarga yang pernah mengunjungi kedai makan dijangkiti di bawah kluster tersebut. Dan bukan itu sahaja, ahli keluarga kini disaring dan masih menunggu keputusan. Dan 5 kes baru selebih ini pula terdiri daripada satu keluarga iaitu kes ke-9033 hingga 9037. Jadi mereka mempunyai sejarah mengunjungi ke salah satu kawasan yang kini di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara pentadbiran di Kedah. Dan ini salah satu perkara yang sangat-sangat mungkin mendapat perhatian yang cukup tinggi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Kerana disebutkan dalam akhbar yang kita kongsikan ini antara kluster yang dikhawatiri mempunyai risiko jangkitan yang laju, yang cepat dan cukup berbahaya bagi mereka yang berada di kawasan tersebut. Okey, baik. Ini antara perkongsiannya boleh dapatkan berita harian NST, Harian Metro dan juga secara digital adalah utusan Malaysia. Dan sekarang ini kita ingin teruskan seperti biasa hari Ogos sekarang ini dan kita ingin bawakan terlebih dahulu perkembangan rakyat Malaysia seperti yang kita kongsikan. Sekarang ini kita berjaya mendapatkan Cik Ismail Zulkifli, salah seorang rakyat Malaysia yang berada di sana dan antara yang terkesan dan mendapat secara langsung kesan daripada letupan yang berlaku dan telah pun bersedia bersama dengan kita secara panggilan telefon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertamanya terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya Hanif, Sofia dan juga Fazli bersama dengan Cik Ismail. Mungkin di sana sekarang ini jam berapa Cik Ismail? Sekarang jam pukul 3 suku pagi. Pada ketika ini 3.16. bagaimana keadaan Encik Ismail? Encik Ismail okey ke? Keadaan baik? Ya, saya alhamdulillah keadaan baik saja. Tak ada mengalami apa-apa kecederaan. Alhamdulillah. Okey, mungkin Encik Ismail boleh kongsikan antara momen ataupun detik tatkala kejadian letupan itu berlaku. Di mana Ismail waktu ketika itu? Okey, baik. Waktu itu saya berada di kediaman salah seorang daripada pegawai Kedutaan Besar Malaysia ke Republik Lebanon. Yang mana ketika itu saya mendapat jemputan untuk minum petang di kediaman beliau.
Jadi ketika di dapur sambil berborak-borak, saya terasa seperti ada satu gegana kecil Ya. dan perasan lampu gantung di dapur sedikit bergoyang. Okey. Ya. Saya mula terdiam dan keheranan, namun pada awalnya merasakan ia hanyalah perasaan sendiri saja. Perasaan ini masih menyelubungi dan cuba untuk mendapatkan kepastian. Saya keluar dari dapur, cuba menuju ke ruang tamu. Ya. Namun beberapa langkah kemudian, berlaku lagi gegaran yang lebih dahsyat seperti gempa diiringi dengan bunyi letupan yang sangat kuat, ibarat sesuatu yang sangat besar menghentam bumbung rumah. Ya. Dengan pantas saya melangkah ke ruang tamu dan keluar ke balkoni untuk mendapatkan gambaran sebenar apa yang berlaku. Ya, ini semasa letupan pertama atau yang kedua yang besar tu, Cik Ismail? Yang letupan pertama tak dengar semua sebab Okey. jarak waktu tu saya anggarkan lebih kurang dalam 6 kilo daripada tempat kejadian. Oh, 6 kilometer sahaja dari tempat kejadian. Wow. Agak dekat ya. sebenarnya. Wow. 6 kilometer dan mungkin letupan pertama tu tak terlalu kuat lah bagi jarak tu. Tapi letupan kedua saya rasakan memang betul-betul dekat, sangat dekat Ya. dengan tempat saya berada. Okey, baik. Dan kemudian selepas letupan besar itu berlaku dan kalian juga menyedari bahawa ianya bukan sesuatu yang normal lah dalam keadaan tersebut. Apa yang dilakukan oleh anda dan juga rakan-rakan yang berada dalam situasi tersebut? Saya waktu tu terus keluar ke balkoni dan di balkoni saya mendapati masyarakat tempatan mula keluar ke balkoni dan memenuhi jalan raya. Okey. Tak-takkan mereka ni saling bertanya apa yang berlaku. Namun masih belum menemukan apa-apa jawapan. Sampailah pandangan saya terhenti pada beberapa penduduk tempatan yang sedang merakam dan mengambil gambar di langit. Dan dengan keadaan berdebar, saya mendongakkan kepala ke atas. Jadi perasaan sangat terperanjat bila mendapati ada sekumpulan awan yang tebal berwarna jingga mula menyelubungi langit Beirut. Wow. Baik, Cik Ismail, kita difahamkan yang selepas perkara ini berlaku, Cik Ismail dan rakan-rakan terus ke kedutaan untuk mendapatkan langkah yang seterusnya. Tapi kita ingin fahamkan pada ketika ini, pada masa ini, apa sebenarnya mungkin situasi yang Cik Ismail boleh lihat sendiri di kalangan rakyat di Beirut, Lubnan pada ketika ini? Pada ketika ini, hari kedua kejadian, saya mula keluar di sekitar kawasan terdekat dengan kediaman saya. Saya mendapati masyarakat Lubnan mula membersihkan kawasan-kawasan yang mana terkesan dengan kerosakan seperti cermin-cermin yang pecah ataupun bingkai tingkap yang terkeluar, yang rosak, pintu-pintu yang tercabut. Jadi mereka dalam proses pembaikan, pemulihan kawasan-kawasan yang terkesan dengan insiden tersebutlah. Baik. Dan difahamkan Dan sampai sekarang pun masih berlaku ataupun masih berterusan proses pemulihan. Betul. 300,000 difahamkan terkesan di atas segala yang berlaku di sana. Ismail sendiri melihat bagaimana sebab apa yang kita dapat dekat sini, kita baca dekat sini mereka kekurangan bekalan makanan dan sebagainya. Ismail yang berada di sana sekitar radiusnya 6 km, bagaimana Ismail sendiri dari segi sumber makanannya bagaimana? Kedai-kedai di sana bagaimana? Ada ke kedai-kedai yang terselamat untuk kita mendapatkan sumber makanan? Ya. Kalau kedai-kedai yang berdekatan dengan kawasan saya ini, alhamdulillah tak banyak yang terkesan. Maksudnya kedai-kedai macam untuk mendapatkan sumber-sumber utama makanan dan bahan asasi masih boleh didapatkan macam biasa. Mungkin ada kedai-kedai yang seperti kedai telefon untuk dapatkan top up ataupun kedai-kedai barangan yang lain mungkin agak terkesan dan pasar-pasar raya. Tapi setakat ini alhamdulillah barang-barang asas makanan dan juga beberapa kedai restoran, kedai makan masih beroperasi macam biasa. Ismail, mungkin yang terakhirnya, bagaimana keadaan rakyat Malaysia di sana? Alhamdulillah, setelah kami kejadian berlaku, pegawai kedutaan dan kedutaan besar
bertindak pantas untuk menghubungi seluruh rakyat Malaysia yang berada di Lubnan dan memastikan bahawa tiada daripada mereka yang terlibat dengan insiden tersebut. Alhamdulillah, semua rakyat Malaysia terselamat dan tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Jadi, terima kasih saya nak ucapkan banyak-banyak kepada Kedutaan Besar Malaysia di Republik Lubnan, terutamanya TYT Duta Besar, pegawai-pegawai daripada kedutaan yang banyak membantu dan sangat mengambil berat kepada rakyat Malaysia dan pelajar-pelajar di Lubnan. Mungkin di saat ini boleh mengambil kesempatan Ismail mungkin mewakililah seluruh rakyat Malaysia yang berada di Lubnan, mungkin memberikan ucapan kepada saudara mara mungkin kawan terdekat yang berada di Malaysia. Silakan. Okey, baik. Saya Ismail Zulkifli, pelajar dari Universiti Islam Beirut, untuk menyampaikan bahawa keadaan kami di sini, saya dan juga rakyat Malaysia yang lain beserta pelajar dalam keadaan selamat, alhamdulillah, dan tiada terkesan ataupun tidak mengalami apa-apa keadaan yang kronik ataupun kemalangan yang dihadapi oleh kami di Beirut. Alhamdulillah, semuanya kami dalam keadaan yang selamat. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ismail Zulkifli kerana sudi meluangkan masa pada ketika ini walaupun dalam keadaan yang agak sukar barangkali, dan kami betul-betul menghargai masa yang diluangkan oleh Encik Ismail. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak MHI kerana sudi untuk membuat liputan pada saya. Terima kasih Encik Ismail. Kekal selamat dan apa-apa saja boleh hubungi kita lagi untuk kita dapatkan perkembangan yang seterusnya. Terima kasih. Betul. Sebab ada cerita di sebalik bagaimana kita berjaya mendapatkan Encik Ismail ni. Kita cuba menghubungi sejak beberapa hari ini untuk mendapatkan respon rakyat Malaysia di sana, dan beliau tidak membalas kerana kabarnya sukar untuk mendapatkan data dengan keadaan yang berlaku. Tapi di minit terakhir, alhamdulillah berjaya dibantu oleh Kedutaan Malaysia di sana. Jadi terima kasih kita ucapkan, dan ini satu perkembangan yang sangat baiklah. Sekurang-kurangnya antara perkara yang positif adalah tiadanya rakyat Malaysia yang terkesan akibat daripada perkara ini. Tapi kita masih lagi mendoakan kerana masih lagi sedang dilakukan siasatan dan pencarian kepada mereka yang terkesan akibat daripada perkara ini. Okey. Okey, kita nak teruskan perkongsian di Malaysia hari ini. Ini Ogos, dan sejak Ogos bermula kita dah kongsikan berkenaan dengan cerita Bulan Merdeka. Dan hari ini apa yang menarik di cerita Bulan Merdeka? Yang berlaku lagunya itu Nostalgia kan? Rasa macam kita nak bangun kan? Macam tu. Rasa macam duduk dekat zaman-zaman dulu pula. Betul. Tapi itulah dia, kita nak mengimbau kembali sebenarnya, bukan sahaja sebelum kemerdekaan, sebelum kita mencapai kemerdekaan, malahan peristiwa yang berlaku selepas kemerdekaan. Dan kalau anda melihat Malaysia hari ini, sepanjang bulan Ogos ini sebenarnya kita memang nak menyemarakkan kecintaan rasa kepada negara kita Malaysia melalui pelbagai cara. Contohnya di Malaysia hari ini kita nak mengimbau, kita nak membawakan pelbagai sebenarnya segmen yang menarik, khususnya berkisarkan tentang topik bulan kebangsaan atau bulan kemerdekaan ini. Okey, sepatutnya kita nak kongsikan satu perkara yang menarik juga, tapi hari ini saya nak kongsikan tentang apa yang saya pakai sebab ramai dah tanya. Apa tu? Okey, ini berkenaan dengan Unity Ribbon. Saya cuba nak buka tapi dia macam ambil masa sikit tapi tak apalah. Kita kongsikan saja. Seorang lah. Sepatutnya saya baru ada satu. Nanti saya bawa yang lebih ya. Tapi tak apalah, mungkin antara inisiatifnya. Tapi sebelum saya kongsikan yang lebih lanjut berkenaan dengan Unity Ribbon ini satu gerakan untuk perpaduan dilakukan oleh rakyat Malaysia kepada rakyat Malaysia by rakyat Malaysia. Dan menariknya ini adalah hasil tangan daripada golongan masyarakat orang asli. Dan hasil daripada pembelian ini, sebab ini dijual dan satu ni berharga RM3 Malaysia dan dijual, dan hasil pembelian ini disalurkan terus kepada masyarakat orang asli dan juga mereka yang kurang bernasib baik, underprivileged. Jadi sebelum saya bercerita dengan lebih lanjut, sebab saya excited sangat ni, saya teruja sangat ni, kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan apa ini Unity Ribbon. Saya berasa teruja kerana ini kali pertama saya membuat ribbon bersama kawan baru saya di sini. Bila saya buat Unity Ribbon bersama kawan-kawan, saya rasa seronok dan gembira. Kami belajar di tempat ini, ada yang datang dari kaum Cina, India, dari suku orang asli, bahkan dari kalangan orang Sabah sendiri. Dan semasa kami membuat ribbon itu, kami dapat mengeratkan silaturahim di antara kami.
Semasa saya di kampung, saya tidak tahu apa itu markah kami rakyat Malaysia. Setelah saya join Unity Ribbon, saya rasa saya bangga sebab saya rakyat Malaysia walaupun saya orang asli suku Kaum Semelai. They learn the value of unity when they sit down and make the ribbon together. So it is very meaningful. Ia ada makna yang sangat mendalam bagi negara kita. Untuk memahami betapa pentingnya unity itu di tanah air kita yang tercinta ini. Ini memberikan saya satu semangat untuk lebih memahami antara satu dengan yang lain. We are not only doing it, we are actually sharing something. Simbol Unity Ribbon ini adalah semangat cinta dan sayangkan negara kita Malaysia. We can feel the real unity. It is actually there. Saya merasa bangga. Saya menggalakkan kepada semua rakyat Malaysia untuk menyertai pergerakan Unity Ribbon supaya kita dapat mengeratkan perpaduan di antara kita semua. Simboliknya adalah markah kami rakyat Malaysia kan, itu memang setiap hari ketika kita bersekolah memang kita ditanamkan dengan semangat segitu. Dan saya sebenarnya ingin mengulas sedikit berkenaan video tersebut. Salah seorang daripadanya yang saya kenal melalui projek inilah, projek 57 namanya, iaitu Cik Miri tadi tu, adalah salah seorang anak orang asli, tetapi sekarang ini telah pun diberikan pendidikan dengan satu jalan yang betul dan menjadi cikgu bahasa Inggeris kepada masyarakat di sana. Jadi bayangkan jika, dan ini adalah salah satu inisiatif lah melalui Unity Ribbon ini, dengan mesejnya adalah untuk membawakan hope, harapan kepada semua. Dan dalam apa jua keadaan kita bersama, itu dia punya kata slogannya lah. Dan projek 57 ini adalah satu gerakan bukan saja di bulan kemerdekaan tapi telah dilakukan selama 5 tahun. Ada websitenya www.projek57.com ini, dan juga di Facebooknya, di Instagram dan juga Twitter. Dan sekarang ini sedang menyasarkan untuk menjual Unity Ribbon ini sebanyak 100,000 unit sebagai targetnya lah. Dan sasarannya semua hasil jualan akan terus diberikan kepada masyarakat yang membantu ini. Harganya RM3 sahaja. RM3 satu, boleh dapatkan di pejabat pos seluruh Malaysia dan di mana-mana saja. Terus saja ke Instagram mereka lah, itu antara saranan saya. Okey? Semangat merdeka. Semangat merdeka. Saya suka perkataan Unity Ribbon. Kita lupa unity itu adalah bermaksud perpaduan. Perpaduan adalah satu perkara yang sebenarnya adalah identiti dan DNA Malaysia sendiri. Tanda perpaduan saya akan hadiahkan kepada kalian berdua nantilah. Lepas saya beli di pejabat pos. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ini ada apa lagi, Afad? Kita banyak lagi perkongsian yang menarik. Contohnya, sebentar lagi kita nak membawakan topik cara untuk kita memasarkan diri kita kembali. Kita tahu bahawa ramai terkesan pandemik COVID-19 ini. Ada yang mungkin hilang pekerjaan, tetapi kita nak memasarkan diri kita ni kembali. Bagaimana caranya? Segalanya dalam Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini, dan sekarang ini kita ingin bawakan kepada anda berkenaan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, edisi 7 Ogos 2020, Jumaat 17 Zulhijjah 1441 Hijrah. Dan pastinya sekarang ini adalah pasca PKPP, satu era di mana kita ketahui kalau di rakyat Malaysia terutamanya antara kebimbangan adalah berkenaan dengan kerjaya. Ramai yang terpaksa bertukar kerjaya, dan ada juga perbincangan di MSI pada hari Isnin berkenaan dengan pada hari Selasa berkenaan dengan perubahan kerjaya yang terpaksa dilakukan secara alternatifnya bagi mendapatkan pendapatan secara sampingan ataupun secara yang utama. Jadi pada pagi ini kita ingin kongsikan berkenaan dengan cara memasarkan diri kembali. Bukan sahaja ingin menjual satu produk, itu penting untuk melakukan pemasaran ini, tetapi untuk memasarkan diri supaya kita tidak istilahnya adalah undersell ataupun oversell terhadap kebolehan kita, terutamanya pada era yang sangat mencabar ini. Jadi sebelum kita berkongsi kisah berkenaan dengan bagaimana untuk memasarkan diri dengan betul melalui resumenya, penulisan resume yang perlu dilakukan kepada majikan, kita ingin mendapatkan satu khidmat konsultansi jugalah bersama dengan Cik Akmal Nik Osman, konsultan kerjaya yang berada bersama dengan kita secara panggilan video sahaja pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Nik. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Kalau dulu bersama saya dengan saya di meja ini, tapi pagi ini kita hanya secara maya sahajalah ya. Sihat harapnya? Alhamdulillah sihat tuan. Ya, kita pernah membawakan perkara ini berkenaan dengan alternatif kerjaya, bagaimana cabaran kerjaya selepas di era COVID-19 ini. Tetapi mungkin pada pagi ini angle perbincangan yang ingin kita bawakan adalah bagaimana untuk memasarkan diri kembali supaya yang pertamanya masih lagi relevan,
dan majikan tidak takut untuk mengambil kita. Sebab kadang-kadang kita dah bincangkan, kadang-kadang yang ingin mencari kerjaya baru ni bukan fresh graduate sahaja, tapi mereka yang dah lama dalam industri tapi ingin mencari pekerjaan pada masa ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Hanif untuk peluang diberikan. Ya. Bagi mereka yang hilang kerja, Tuan Cik Pen nak mencari, pertama saya terpaksa sebut jugalah. Jangan putus asa, keep strong dan juga as time goes by, tuan-tuan akan nampak pattern dia. Bila kita apply banyak ni, kita nampak pattern dia. Pattern macam mana begini. Bila memohon tuan-tuan, tolong buat research. Research pertama, kenal kekuatan diri sendiri dulu. Aku ni bagus bagaimana, aku ada pengalaman bidang apa. Kalau sekarang contoh, industri pelancongan sedang suffer, sakit sekarang. Kita nak pindah ke industri mana? So kita kena tahu skill apa yang kita boleh bawa. Contoh daripada customer service, khidmat pelanggan di pelancongan. Kita nak bawa jawatan yang sama, khidmat pelanggan juga, tapi industri contoh perbankan ke bahagian-bahagian lain. So kita tahu, kekuatan aku di sini. So from there, kita boleh memilih jawatan-jawatan secara spesifik. Bukan kita tembak rambang je. Metod tembak rambang sebenarnya sangat-sangat kurang keberkesanan dia. Sangat bagus kalau kita boleh target 1 atau 2 industri saja. Target dan apply dalam industri tersebut. Bila kita apply 1 kerja, 5 kerja, 10 kerja secara tak langsung, tuan-tuan, anda akan nampak, okey, untuk jawatan aku ini, jawatan eksekutif sebagai khidmat pelanggan di industri begini, rupa-rupanya ada 5 skill yang memang mana-mana industri pun nak. Itulah saya sebut sebagai pattern. Bila kita apply banyak, rupanya nak pertama soft skill, yang kedua dia nak software begini contoh, ketiga dia nak seorang yang boleh outgoing attitude sebagainya. Pasti akan ada persamaan antara iklan-iklan kerja tersebut. Itu metod paling basic bila kita memburu kerja. Dan daripada situ juga baru kita boleh nampak, apabila industri nak skill A, B, C, D, E, oleh itu dalam resume, dalam kita memasarkan kita punya online profile, dalam interview kita kena beritahu skill A, B, C, D, E. Oleh itu yang kita sebut sebagai calon yang hebat, resume yang power. Kenapa? Bukan sebab design yang power, bukan sebab kita ni extrovert, mampu bercakap hebat, tak. Kerana konten yang kita berikan, kekuatan kita itu selari dengan apa yang syarikat nak. Itu menyebabkan kita power. Contoh macam ni lah tuan. Kita nak cari shampoo. Contoh saya nak cari shampoo. Saya ada masalah kulit momok. Benda pertama saya buat adalah, of course, akan Google dulu nak baca shampoo apa sesuai dengan aku, apa yang orang recommend. Baca forum, baca blog. Kedua, saya akan pergi ke mall, saya akan tengok botol-botol shampoo, banyak shampoo dekat rak. Saya akan buka, pegang shampoo, belek satu, baca kandungan. Baca label-label, ini ada nutrien, ini untuk rambut lebih hitam, ini rambut lebih segar, akarnya kuat. So kita akan cari yang sesuai dengan saya je. Saya nak cari yang kilo momok, saya tak ambil yang lain. Maksudnya sebegitu perinciannya perlu sebegitulah untuk masarkan diri juga, Akmal. Betul, sebab ia lebih spesifik, lebih berkesan. Okey. Ini membawa saya kepada persoalan seterusnya sebab ini selalulah sering berlaku. Sekarang ni pasca COVID-19. Bagaimana untuk memastikan bahawa sebab majikan juga ada terkesan dengan perkara sebegini. Dan kita yang ingin mencari pekerjaan ini juga pastinya mahukan yang terbaik supaya majikan nampak kita berbanding dengan yang ramai sekali meminta. Bagaimana ingin mengelakkan daripada oversell ataupun undersell kepada bakal majikan ini? Okey, oversell atau undersell. Nak dengan izin adalah benda paling basic adalah homework lah, ataupun kita sebut sebagai kajian research dulu. Benda paling simple research adalah orang keliru, iaitu dari segi gaji lah, compensation. Benda yang kita boleh buat adalah pertama, saya beri contoh paling mudah sekali adalah Google average salary guide in Malaysia. Kadar gaji di Malaysia 2020. Automatik akan keluar banyak sangat dapatan. Contoh saya ingin boleh sebut adalah Jobstreet keluarkan satu kajian. 2020 lokasi bandar berapa gaji dia, untuk jawatan exec, manager berapa, senior berapa. Banyak lagi Grab Malaysia, Kelly Services, banyak panduan. Dari situ memberi kita gambaran average-nya dekat mana aku ni. Kemudian dari segi negotiation gaji, the government ataupun JLT biasanya ataupun syarikat besar, mereka sudah ada grade yang ditentukan. Tak boleh nak nego banyak sangat pun sebenarnya. Betul. Tetapi di peringkat swasta, peluang itu banyak. Negotiation itu terbuka luas. Oleh itu nak negotiate, tuan-tuan, adalah jangan fikir kepada perkara kita nak. Aku nak gaji banyak ni sebab aku ada pengalaman macam ni. Tak, bukan begitu konsep dia. Konsep dia adalah berapa banyak kita boleh beri kepada majikan. Kalau majikan ataupun syarikat rasa berbaloi, maka dia akan beri dengan setimpal yang kita cakap kita boleh contribute. Sebagai contoh, saya adalah seorang engineer mekanikal.
bila saya bekerja di syarikat tuan, apa yang saya boleh bantu adalah saya boleh buat preventive maintenance dan sebagainya, mengurangkan risiko shutdown dan sebagainya, kerosakan, maintenance berjalan lancar, boleh increase profit 3% dalam tempoh 6 bulan. So benda itu bila majikan tengok, oh ini berharga ni. So kita pun sebut dengan benda begini, saya mohon untuk dibayar dengan selayaknya ataupun compensate accordingly, iaitu dengan jumlah sekian-sekian. So itu adalah win-win lah. Majikan dapat, kita pun dapat. Dan kita boleh negotiate. Perlu ada perbincangan yang secara menyeluruh sebegitulah. Okey, kita hanya ada lebih kurang seminit saja. Nik Akmal mungkin boleh terangkan tentang strategi, taktiknya perlu ditukar untuk mereka yang mencari pekerjaan pasca COVID-19 ini, atau masih lagi perlu sama cabarannya ketika sebelum COVID-19 ini? Secara realitinya, Nik Akmal. Realiti, secara separuh sama, separuh berbeza. Okey, yang sama adalah resume permohonan mesti custom. Apply satu kerja, reka satu. Apply yang kedua, reka yang kedua. Yang ketiga adalah yang berbezanya, tuan-tuan, tolong explore, bukan sekadar cari kerja, apply dekat job portal yang dah ada iklan. Ada kerja yang tidak diiklankan. Macam mana nak buat dia? Adalah bina personal brand, recruiter, orang akan cari anda. Itu metod kedua. So kena perkasakan dua metod tersebut. Okey, sangat menarik sebab anda antara yang kerap dikatakan adalah berkenaan dengan resume. Nik Akmal, Nik Osman, konsultan kerjaya, terima kasih. Diharapkan satu hari nanti boleh sudi datang lagi kembali bersama kami di sini, sebab pastinya perbincangan yang akan kita terus bawakan. Itu dia Nik Akmal, Nik Osman, salah seorang yang memberikan khidmat nasihatnya, boleh dapatkan juga perundingannya antara yang aktif juga di media sosial, terutamanya di Twitter. Okey, menarik kerana perkara yang kerap diberitahu oleh Encik Nik Akmal tadi adalah berkaitan dengan resume, dan kita akan bincangkan berkenaan dengan cara yang efektif pada tahun 2020 ini untuk menulis resume. Secara teknikalnya juga akan dibetulkan secara langsung. Tapi sekarang kita ingin membawakan kepada anda satu bingkisan yang sangat memberi inspirasi berkenaan dengan kecekalan seorang individu ini yang merupakan orang kelainan upaya tapi sangat gigih untuk menyediakan perkhidmatan, menyediakan servis membuat resume. Jadi sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Seorang yang berjiwa cekal, Suhazli Muhammad tidak pernah berputus asa dalam mengharungi setiap cabaran dalam hidupnya. Sejak lahir lagi, pemuda berusia 28 tahun ini mengalami kekurangan dari segi fizikalnya pada kedua-dua belah tangan dan kaki. Namun, anak kelahiran negeri Kelantan ini kreatif dalam penghasilan naskah-naskah resume. Permulaannya saya masa tu baru habis degree pada 2015 dan dalam masa yang sama saya tengah mencari pekerjaan lah. Selain saya sendiri nak cari pekerjaan, saya cuba untuk bantu rakan-rakan yang lain lah untuk dapatkan peluang pekerjaan sendiri dengan menawarkan servis ni. Servis resume yang dilakukan anak bongsu daripada 8 adik-beradik ini secara dalam talian memberi kepuasan buat dirinya apabila ada di antara pelanggannya yang telah berjaya mendapat tawaran pekerjaan yang diimpikan mereka. Tambah Suhazli, format dalam penulisan resume antara yang menjadi keutamaan dalam penghasilan naskah tersebut. Resume biasanya tidak perlu fancy sangat dan lebih-lebih lagi kalau kita nak minta pekerjaan yang formal seperti pekerjaan di kerajaan, pejabat awam ataupun sebagainya kan. Meskipun pergerakannya terhad, ia tidak menghalang bekas graduan Universiti Putra Malaysia UPM ini untuk menghasilkan resume yang mampu menarik perhatian majikan. Cik Suhazli, background warna dengan font pun penting juga Ya, betul. Selain kandungan resume yang padat, pemilihan warna dan juga bentuk tulisan merupakan faktor utama bagi sesuatu resume ini nampak menarik untuk dibaca oleh pihak penemu duga. Saya difahamkan oleh Cik Suhazli bahawa satu resume ini hanya bernilai RM10 sahaja. Ada antara 2 atau lebih lah 2-3 orang yang telah mendapat pekerjaan. Dia kata semasa interviewer tu sendiri kata menarik dia punya resume tu, dan ada juga interview yang tanya dekat mana buat benda ni kan. So benda tu memberi kepuasan kepada diri saya sendirilah. Untuk
first draft, saya copy paste maklumat daripada resume lama ke template. Dalam masa 1 hingga 2 jam mungkin sudah cukup. Overall dalam 2 hingga 3 jam lah untuk satu resume. Meskipun kekurangan dari segi fizikal, namun ia tidak menjadi penghalang buat Suhazli dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan terus memberikan inspirasi buat orang ramai agar tidak mudah berputus asa. Wow. Suhazli Muhammad itu antara kata kejayaan beliau sendiri pun saya sebenarnya baru juga mendengar dia memberikan satu perkhidmatan bagi mereka yang tak tahu buat resume itu ditolong. Betul, dan kita tahu bahawa kalau kita nak buat resume ni sebenarnya resume ni begitu penting sekali kalau kita ini ingin memohon sebarang pekerjaan. Betul. Sofia bayangkan ya, andai kata kalau kita ni dah pun bersedia, kita ini mempunyai kepakaran, pendidikan kita pun mantap kan, kita ada skill dan sebagainya, tetapi kalau kita pergi untuk temuduga tersebut, kita punya resume itu walaupun kita tahu kita ni macam-macam ada degree, ijazah, pengalaman, tetapi kalau resume kita itu tidak memenuhi kriteria daripada mereka yang berada untuk temuduga tersebut, tak gunalah juga kan. Betul. Jadi orang kata first impression jatuh pada resume kita. Dan untuk kita berbincang lebih lanjut lagi apakah the do's and don'ts yang patut buat, tak patut buat, kita bersama dengan pakar kita hari ini, Cik Nur Syamilah Yusof. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ataupun Mel lah. Ramai orang panggil dia Mel. Okey, jadi Mel hari ni memang saya rasa bagus sebab kita tahu sekarang ini ramai rakyat Malaysia yang mana mungkin terkesan akibat pandemik COVID-19 ini telah pun keluar untuk mencari pekerjaan. Tetapi kalau nak mencari pekerjaan itu bukan boleh pergi suka-suka kan, tetapi harus membawa resume. Resume tersebut pun harus bertepatan dengan kriteria yang mereka memohon kerja tersebut. Jadi sebagai permulaannya, Mel boleh kongsikan sebenarnya pengalaman-pengalaman Mel lah. Mel ni salah seorang daripada orang yang berada di dalam bilik untuk menemuduga kepada mereka yang ingin memohon pekerjaan. Jadi sebagai permulaannya mungkin Mel boleh kongsikan apa mungkin pengalaman yang Mel boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Sebelum saya sharekan pengalaman apa yang saya pernah interview kandidat-kandidat kita sebelum ni, sebelum tu kita kena tahu apa itu resume. Betul. Pertama kali. Sebab ramai orang pernah dengar perkataan resume tapi tak tahu itu apa. Okey, resume ni adalah satu pengenalan diri bagi kandidat tersebut untuk meningkatkan value mereka. Yang mereka hantar satu laporan kepada majikan yang penuh dengan informasi mengenai mereka, dan informasi tersebut mereka kena pastikan lengkap, padat dan juga ringkas. Okey. Dan berdasarkan pengalaman saya sepanjang interview kandidat kita, mereka datang dengan berbagai cara lah. Ada yang without preparation, with preparation, dan kalau cakap without preparation tu, usually mereka akan jadi macam gagap lah nak jawab soalan ni semua. Okey, sebelum kita nak tanya cara untuk bercakap semasa temuduga, mungkin kita nak tunjukkan kita dah sebenarnya kumpulkan beberapa resume di sini. Ini resume Sofia ni. Jangan. Saya pun lama tak update ni. Antara resume kita tunjukkan sama ada kita nak melihat perkara ini ataupun susunannya betul, adakah terlalu banyak info ataupun warna yang digunakan itu tak betul. Jadi, kita minta Mel untuk menganalisa antara resume yang kita ingin paparkan. Mungkin ada kesalahan-kesalahannya. Okey, kita mulakan dengan resume yang pertama. Ini awal saya dah tahu dah kesalahannya apa. Gambar. Gambar. Saya tak tahu lah betul ke tak, tapi saya tengok ni pun dah nampak dah. Kita bagi penonton kita imbas dulu daripada atas hingga ke bawah. Okey, pendek saja. Dan pastinya segalanya telah pun diletakkan di sini ya. Okey, kita mulakan daripada atas ni. Apa yang menjadi kesalahan atau kesilapan di sini? Pertama kali sekali scroll tu saya nampak dah ada 3 pages. Kalau kita cakap tentang resume, dia kena ringkas dan padat kan. Jadi dan maksimumnya adalah 2 page sahaja. 2 halaman sajalah. Berdasarkan pengalaman kita yang dikongsi daripada majikan kami, feedback yang mereka berikan dan juga cuba kita bayangkan satu hari bila majikan post kerja kosong, dalam masa satu hari mereka boleh dapat 100 application. Dan kalau kita bagi macam sampai 3, 4, 5 pages resume, you rasa majikan akan view ke you punya resume? Tidak kan? Awal-awal lah kan. Mungkin yang temu ramah tu mungkin tengoklah kan. Yang bawah tu macam mana kan. Tapi kita masuk ke kesalahan. Apakah benda pertama sebagai seorang temuduga, sebagai yang melihat resume ni, apa the first thing, perkara pertama yang menarik perhatian tu sebenarnya? Pertama sekali, kalau kita print ni, dia akan ada 4 page. I dah jadi, tak naklah nak tengok, I jadi malas. Pertama. Secondly, the picture here, kita nampak dia kurang profesional lah.
tidak profesional. Okay. Sebab ni biasanya kalau gambar macam ni kita letak di social media kita, is it? Kan? Okey, ini kesalahan yang pertama. Saya tanyakan Mira di sini untuk menunjukkan antara kesalahan. Kesalahan pertama adalah gambar yang tidak profesional. Dia tak mini love gitu. Yang kedua dekat sini alignment untuk dia lari ya dekat sini Okay. ada satu with tab spaces dekat sini tak. So ini adalah kesalahan yang tidak sedap mata memandang lah. Baik. Yang dekat atas tu tiba-tiba ada housewife tu. Ya, Tengok sepatutnya dekat atas tu. dekat sini adalah pekerjaan semasa yang anda lakukan. Mungkin anda adalah housewife, mungkin kalau housewife is not very professional way untuk you letak pekerjaan dekat sini, you boleh leave it blank lah instead of put it as a housewife. Tak perlu tak apa. Tak perlu tak apa. Ya. Okey, jadi seterusnya kita scroll ke atas. Scroll ke bawah sikit. Scroll ke bawah. Silap. Ini dia. Okey. Okey, kat sini dia share tentang pengalaman tapi tak ada tajuk dekat sini. Kan? Tak ada tajuk. Sebab kalau tak macam terus list apa, ada dekat sini. Experience. Okey, experience ada. Okey, good. Dia listkan experience dekat mana, di mana tempat dia bekerja dan juga experience, period experience dia. Okay, pengalaman dia. Okay, I think kat sini quite good. Okey lah, betul lah. Tapi saya nak tanyakan sedikit sebanyak. Kalau kita membuat resume berdasarkan pengalaman saya, setiap pekerjaan itu kita kena letak kita job scope kita ataupun apa yang telah pun kita orang kata kejayaan lah. Betul. Kat sini agak ringkas. Yes. Dan tidak banyak explanation ataupun huraian berkenaan pekerjaan dia. Betul ke tak tu? Betul. So, supposedly untuk anda naikkan value anda melalui resume ni, letak apa yang telah anda achieve sebagai, contoh sini general worker, apa yang telah anda achieve sebagai general worker. Mungkin anda already reach KPI untuk your position. Satu bulan boleh dapat berapa KPI. Baik. So dekat situ dah added your value dekat sini. Okey, kita tambahkan lagi sebelahkan macam lebih informasi apa kejayaan kita semasa bekerja sebagai kejaya ni lah. Baik, kita ada contoh-contoh resume yang lain sebenarnya dan kita tahu bahawa ini antara kesalahan-kesalahan resume yang pertama. Banyak lagi antara kesalahan lain. Jom Sofia kita lihat resume yang kedua. Boleh. Okey, saya ke resume yang seterusnya. Baik, ini kalau kita lihat saya sendirilah. Awal-awal saya komen saya dulu lah. Okey. Saya nampak padat. Ya, nampak padat. Okey, dekat sini nampak padat sebab apa? Font yang digunakan tidak bersesuaian. Kan? Kalau kita tengok font dia terlalu dia tidak bersesuaian untuk buat resume. Font pun memainkan peranan juga. Font yang paling sesuai untuk digunakan? Elakkan nama font adalah sans serif. Ya, elakkan menggunakan font yang berangkai. Okey, yang cursive jangan pakai. Ya, jangan pakai. Day Times New Roman. Semua okey. Semua okey. Arial semua okey. Baik. Tapi ni saya rasa bukan ini comics I think. Jadi font dia tidak bersesuaian. Jadi font tidak bersesuaian. Dari segi profile picture-nya bagaimana? Sesuai ke tak? Profile picture okey. Look, kita zoom kan profile picture-nya. Look untuk position yang dia bagi sekarang sales marketer. Bersesuaian dengan apa yang dia nak apply. Selain daripada font, apa lagi mungkin kesalahan yang mungkin kita dapat kesan di sini? Bawah lagi. Work experience? I think same. Di work experience ni dah okey sebab dia ada letak job scope apa yang dia pernah buat. Sebagai seorang telesales di dua syarikat yang beliau pernah bekerja. Dan juga di academic advisor here, dia list out apa yang dilakukan sebagai seorang academic advisor. Baik. Okey. Baik, semuanya kat sini language apa semua okey, skills, professional skills pun okey. Baik. Baik, saya akan teruskan dengan resume yang kedua. Saya minta maaf kalau terconteng silap sikit. Ini dah ketiga dah resume kita ni. Penonton-penonton sekalian. Wow, ini warna merah ni. Ini bukan saya conteng. Dia bukan Sofia buat. Bukan saya conteng walaupun merah, tapi pemilihan warna. Pemilihan warna, betul tu. Betul tu Sofia. Dia menggunakan warna yang I think dia terlalu terang. Ya, terlalu terang. Mungkin dia nak enamkan dengan baju tu kot. Tak boleh Possible. Ya, ni jawatan apa yang agaknya di pohon ni? Kita pun tak boleh kenal pasti. Jawatan apa yang dia pohon dan kalau kita tengok sebenarnya kesalahan yang major dekat sini, I think boleh zoom in. Zoom in ke? Zoom in sikit. Zoom in, kecilkan sikit. Zoom out. Ya. Zoom out ya. Okey, kalau kita tengok sebenarnya bawah sini macam ada banyak kosong. Okey. Spacing dia tu. Spacing dia. Baik. Then dia punya arrangement untuk details dalam resume tak
tak sekata lah. Macam sini you letak information about your experience. Kat bawah ni you tinggalkan kosong tapi you penuhkan di ruangan belah kiri sahaja dengan information. Education dekat sini macam saya sebagai seorang penganalisa akan rasa macam dekat mana yang perlu saya fokuskan. Kita nak tekankan kan. Saya rasa mungkin beliau ni mungkin nak jimat halaman mungkin kan. Dan satu lagi tiba-tiba alamat dekat bawah. Sebab kita kalau boleh bila you letak you punya information letakkan di satu section saja. If you think that you nak letak you punya details peribadi di satu section di bawah saja, letak semua dekat bawah. You punya contact number, email and juga you punya address dekat bawah. Bagi data semua tu lah. Ya. Ini tadi dekat atas ada, tiba-tiba kat bawah pun ada juga. Kadang-kadang mereka meletak maklumat peribadi ni, info ni di bahagian atas. Ya, dekat biasanya dengan nama. orang letak atas. Adakah itu lebih bagus supaya macam katakan dia nak hire saya lah, lagi senang untuk dihubungi ke macam mana? Standard format adalah berada di atas. Sebab bila majikan je dah semak, okay, this you punya experience meet our requirement, then senang kita tengok dekat satu location saja, oh this is the contact number, then dia just serahkan kepada dia punya manager untuk contact for hiring. Baik. Resume yang seterusnya, kita nak kesan kesalahan. Oh, ini kesalahan ke ataupun ini yang the best ni resume? Bagaimana? Okay, let nampak me macam go cantik through. Gambar okey. Fresh graduate. Ya. Education history, dia letak yang paling latest, which is dia tak perlu membazirkan spaces untuk letak yang macam SPM ke PMR. Baik. And then employment history, jom kita tengok dekat situ. Terconteng lagi. Itu bukan salah. Itu bukan salah. Okay. Employment history. Di turutannya di sini dia meletakkan yang paling terkini lah di paling bahagian terkini atas. di atas. Senang untuk rujukan majikan apa you punya latest experience. I think dia pun clearly state dia punya position previously dekat mana. Siapa dia punya majikan sebelum ini, period, and then apa yang telah dia lakukan untuk jawatan ini. Jadi kalau kita tengok ini antara resume yang kita boleh jadikan contoh lah ya. Ini semuanya betul kat sini. Ya, betul. Jom kita tengok, I think kita tak sentuh lagi bahagian skills. Bahagian skills, yes. Jom kita tengok skills sebab most of the skills yang resume kandidat kita hantar, dia letak saja skill yang dia ada. Tapi dia tidak rate sendiri skill dia jauh mana. Tahap mana. Ya. Untuk kandidat ni dia letak Microsoft Office dia dekat this level. So secara kasarnya kalau saya nak hire, saya tengok so dia dia mungkin baru saja mengenal Adobe Photoshop, macam mana nak buat Adobe Photoshop and all. Sama juga dengan language. Yes, you mungkin berbangsa Melayu, tapi when you rate sendiri you punya language yang you ada, as an excellence, orang tahu you excellent means you boleh menulis dan bercakap dalam bahasa Melayu dengan baik. Ada lagi bahagian yang lain bawah? Setakat ini tak ada. Memang cantik, just nice. Satu sahaja. Yes, dan dia juga boleh letakkan award yang dia pernah perolehi sebelum ni, which is a good selling point untuk dia beritahu majikan yang dia ada this recognition. Kalau saya tengok nampak ada Dean List kat situ tu. Yes, Dean List. Itu boleh menarik perhatian saya tu nak ambil dia ni bekerja. Saya nak tanya sebenarnya antara yang saya pernah lihat resume-resume yang saya pernah lihat sebelum ni, ada yang meletakkan reference ataupun kontak yang boleh kita rujuk semula. Ada yang tak pernah letak. Jadi adakah itu keperluan untuk kita meletakkan nombor atau sesiapa individu yang boleh mengesahkan karakter kita, cara kerja kita macam mana di tempat kerja terdahulu? Sebagai rujukan lah. Kalau rujukan ni kalau ada lagi bagus, sebab kita boleh kontak terus dengan dia punya previous rujuk itu untuk tahu lebih mendalam tentang kandidat ini. Tapi kalau tak ada, sebab kadang-kadang kita ada masalah seperti tak boleh bagi rujukan and all, tapi itu pun tak apa. Maksudnya ada bagus, tak ada pun tak apa. Baik, kalau mereka yang mungkin melihat tontonan Malaysia hari ini, mungkin mereka dah faham, dah tahu dah cara untuk membuat resume yang terbaik untuk mereka. Tetapi bagaimana caranya kalau anda kata mereka nak menghubungi mail sendiri, nak tahu dengan lebih lanjut lagi? Anda boleh pergi ke laman sesawang www.maukerja.my. Dekat situ kami ada menyediakan pelbagai tips yang menarik melalui video YouTube dan juga di social media kami menyediakan tips-tips mengenai interview. Bukan saja buat resume, interview, cara untuk mengatasi masalah di tempat kerja. Kami menyediakan pelbagai informasi tersebut ataupun jika anda ingin mendapatkan
konsultasi secara percuma boleh ke aspro.my ASKPRO untuk mendapatkan konsultasi mengenai alam pekerjaan daripada konsultan kami. Sebenarnya banyak yang kita nak tanyakan kepada Mel, tapi kita kesudahan masa sebab kita pun nak tahu juga sebab ada beza resume dengan kurikulum IT pun. Kadang orang bawa lain kan. CV. Kita resume tapi bagi CV kan. Itu pun perkara yang perlu kita cakna juga. Jadi terima kasih diucapkan kepada Mel ataupun Nur Syamila Yusof, pengurus produk. Dia akan apa yang Mel katakan tadi tu kita boleh ambil tahu supaya kita buat resume yang terbaik lah untuk kita memohon sebarang pekerjaan. Kita kena plan masa depan kita sekarang. Jadi ini adalah langkah pertama. Dipastikan anda melakukan yang terbaik. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian yang cukup menarik hanya di Malaysia hari ini. Baik, mungkin ramai yang tidak sedar bahawa dalam kita mengejar kemajuan negara, pembangunan negara, kesejahteraan institusi keluarga itu sebenarnya memainkan peranan penting juga. Perlu diambil kira untuk menjadi sebuah negara yang harmoni, aman, damai. Kita bercakap dengan keluarga kerana keluarga adalah tunggak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bagaimana kita melahirkan sebuah keluarga yang sejahtera. Oleh itu kita nak berbicara lebih lanjut bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Baik, berkenaan dengan keluarga ni kan. Sekarang ini kita kan berdepan dengan satu norma baru, kebiasaan baru apabila adanya pandemik COVID-19 ini. Kita tahu bila adanya Perintah Kawalan Pergerakan, ramai yang kata inilah masanya, inilah saatnya kita perlu bersama-sama dengan keluarga, banyak masa dengan keluarga. Tapi sebaliknya ada juga yang terjadi tentang kes-kes yang diterima berkenaan dengan kekerasan rumah tangga. Mungkin YB boleh kongsikan juga, Kementerian YB sendiri ada sediakan kaunseling yang sebegini kepada masalah-masalah yang telah dilakukan. Ya, terima kasih Faiha. Sebenarnya yang pertama, tiada siapa pun yang menduga keadaan COVID-19 ni, yang pandemik COVID-19 ni yang melanda negara, melanda seluruh dunia. Ketika itu dia satu fenomena yang baru dan juga ramai yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya ketika itu. Dan di pihak kementerian kita membuka talian kasih 15999 sekiranya ada perkara-perkara yang berhubung kait yang ingin yang ditanyakan oleh masyarakat kepada pihak kementerian, khususnya yang berkaitan golongan sasaran di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Memang benar, kita harapkan apabila semua orang stay at home, hubungan kekeluargaan itu sepatutnya semakin rapat. Memang betul, memang ada yang semakin rapat, lebih mengenali dengan lebih dekat lagi anak-anak, keluarga dan sebagainya. Namun dalam pada masa yang sama, kita tak dapat nafikan memang ada beberapa isu yang dibangkitkan, yang kita terima melalui panggilan talian kasih ini. Jadi dalam tempoh sepanjang PKP ini, kes yang tertinggi yang kita terima adalah berkaitan hubungan perkahwinan. Yang kedua tertinggi adalah berkaitan dengan mental dan juga tekanan. Jadi ini isu yang dua yang penting yang tertinggi yang kita terima dalam waktu PKP ini, kerana kita faham ketika itu mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan punca pendapatan, yang juga mempunyai tekanan perasaan tentang suasana dan juga norma-norma baru yang terpaksa dipraktiskan. Ya, okey. Baik, YB. Selain daripada perkhidmatan kaunseling yang diberikan kan, bagaimana pula, apakah sepatutnya ahli keluarga ni yang mereka perlu lakukan untuk memastikan bahawa kesejahteraan hubungan keluarga ini dikekalkan? Ya, betul. Kita di pihak kementerian kita menyediakan perkhidmatan kaunseling bersama dengan hampir 700 orang kaunselor yang berdaftar di bawah kementerian yang memberi bimbingan, yang memberi menerima luahan hati daripada mereka yang memanggil ni. Tapi yang perlu memainkan peranan orang yang dekat dengan kita, iaitu keluarga. Jadi keluarga ini harus memainkan peranan yang mereka ni harus menyedari sekiranya ada berlaku sebarang perubahan. Pertama di kalangan ahli keluarga, di kalangan kanak-kanak Jadi keluarga sebagai satu institusi yang penting dalam kita nak membangunkan masyarakat ini juga harus memainkan peranan daripada ibu bapa, daripada mungkin kakak kepada adik dan sebagainya supaya sekiranya ada berlaku sebarang perubahan
perubahan. Ya, kita boleh mengenal pasti perubahan itu daripada awal sebelumnya daripada dia terus merebak. Walaupun kita mempunyai bantuan dari segi kaunseling, tapi peranan ahli keluarga itu, mereka yang rapat itu juga amat penting. Dan peranan, bila kata peranan ahli keluarga ni, antaranya ibu bapa, antara peranan yang mencabar juga. Apatah lagi kan bila PKP dah berapa bulan dah kebiasaan baru tu, anak-anak dah mula gadget, peranti, digital dan sebagainya terlalu lama. Ya. Kan? Rata-rata kanak-kanak di Malaysia ini 12 hingga 16 jam diberikan tumpuan kepada peranti digital. Jadi bagaimana YB? Ya, itu juga sebenarnya agak merusingkan saya. Ya. Kita faham dengan peredaran masa sekarang dengan teknologi yang baru, kita dulu mungkin saya lah dulu you muda lagi. Sama. Masa kecil kita tak ada gadget ni semua, tapi sekarang dalam suasana yang keadaan sekarang ini, anak-anak ni terdedah dengan gadget, ya, dengan peranti yang ada ini, dan saya mengharapkan agar ianya perlu dikawal. Nak tak nak sebagai ibu bapa kena kawal, sekurang-kurangnya kena tentukan anak-anak ni boleh bersama dengan handphone ada berapa jam. Pertama. Yang kedua, kena pastikan kadang-kadang kena buat spot check juga. Kena tengok apa yang mereka biasa layari, ya, supaya kita tidak mahu mereka ni ialah kanak-kanak tengah membesar. Jika tak dipantau, takut mereka melayari laman sesawang yang akhirnya memberikan negatif impact kepada kehidupan mereka. Jadi ini penting, dan saya dan dalam masa yang sama perlu ada hadkan penggunaan ini, kerana apa yang lebih penting ni komunikasi sesama dengan adik-beradik, bersama dengan ahli keluarga, ya, dalam kita mewujudkan komunikasi yang untuk memberikan keakraban yang lebih lagi di antara ahli keluarga itu. Baik. Bercakap dengan di bawah Kementerian YB sendiri kan, difahamkan lembaga penduduk dan pembangunan keluarga negara. Ada juga program-program yang diberikan kan, terutama kepada golongan remaja, dan juga pastinya klinik subfertility lah yang diberikan kepada mereka yang mungkin pasangan yang menantikan cahaya mata kan, wanita yang perlu menjalani rawatan kesuburan itu sendiri. Ya, di kementerian di bawah agensi LPPKN, ya, Lembaga Pengembangan Penduduk Negara, kita memang ada menyediakan perkhidmatan ini, dan harganya sebenarnya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan di luar. Jadi tujuannya untuk memberikan perkhidmatan untuk kesuburan, ya, untuk mereka pasangan yang ingin menimang cahaya mata, dan kita ada 3 klinik yang kita adakan, dan ini memang daripada pihak LPPKN juga, ya, bukan saja dari kesuburan tapi program untuk remaja. Kita ada MyCare15 yang aplikasi yang boleh dimuat naik melalui Play Store dan iStore ini. Jadi ini sepanjang PKP ini kita menerima hampir 1,000 aplikasi yang telah di-download, dan juga mereka ini akan berinteraksi, ya, melalui chat room itu, chat box itu, bersama dengan pihak remaja ini. Banyak mereka yang menyuarakan tentang masalah-masalah remaja. Jadi remaja ini juga perlu kita dekati supaya mereka ini nanti tak tersasar jauh, dan mereka inilah remaja yang baru nak mengenal dunia dan sebagainya. Jadi ini juga peranan yang dibuat yang sedang dan telah dijalankan oleh pihak LPPKN terutamanya. Ya, saya percaya sebenarnya banyak lagi program dan juga usaha-usaha yang dilakukan di bawah Kementerian YB sendiri kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, terima kasih YB sekali lagi di atas perkongsian ini. YB Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selepas ini kita akan berehat seketika. Kemudian nanti banyak lagi pengesian di Malaysia hari ini. Jadi dalam hati kau hadir di saat ku telah lelah cinta, namun kau berikan ku cinta.
kau selalu di hati, meski raga tak bisa memiliki. Dan kini ku sadari kau hanya mimpi yang aku miliki. Karenanya kini masih mengharapkanmu di saat hati memilihmu. Kini ku harus memendam rasa, karena itulah yang terbaik untuk kita. Namun percayalah, kau selalu di hati, meski raga tak memiliki. Kini ku harus memendam rasa, karena itulah yang terbaik untuk kita. Namun percayalah, kau selalu di hati, meski raga tak memiliki. Kini ku harus memendam rasa, karena itulah yang terbaik untuk kita. Namun percayalah, kau selalu di hati, meski raga tak memiliki. Meski raga tak Nita. Hai Nita. Kita manis. Kita manisha. Tadi nangis ke gelak ke apa tadi? Gelak lah. Sebab macam pagi-pagi kan selalu macam Tapi kita dengar okey je tadi. Sini bukan okey ni, sangat okey. Nita kot. Khabar? Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Sibuk sekarang ya Nita? Okeylah, syukur. Tapi badan maintain macam ni kurus. Okeylah. Apa tips? Makan banyak je. Maybe sebab the heels so nampak macam I lagi. I pun pakai heels tak ada pun lah. macam ni. Okey, tadi adalah lagu Hanya Mimpi tadi. Yes. Kesinambungan dari Ruang Mimpi. Yes. Okey, kenapa hanya menukar hanya dan ruang kepada mimpi tersebut? Sebab hanya dengan ruang dia sama, 5 perkataan tak ada. Dia sebenarnya dalam lirik memang ada perkataan hanya mimpi sebelum dia tajuk lagi. Okey. So we just thought like dia memang sesuai lah. Lagipun dia cara jalan, cara cerita lagu kedua-dua ni dia ada kesambungan. Cantik ni music video. Kita shoot kat Kuala Selangor ni. Kuala Selangor? Kuala Selangor. Orang pun tak tahu tu kat Kuala Selangor. Tapi lagu tadi Hanya Mimpi. Yes. Sebelum ni Nita keluar dengan Ruang Mimpi. Ruang Mimpi. Ruang Mimpi tu kalau kita lihat dari segi baik-baik lirik tu adalah bersifat macam wow, dia ni loving couple. Kan saling mencintai satu sama lain. Tetapi rupanya Nef, semua tu hanya mimpi. Yes. Oh, sekarang ni lah yang hanya mimpi. Cerita sikit macam mana dia punya dah macam drama. Aturan cerita macam mana? This song is more dia lebih kepada macam pasrah redha macam tu. Sebab dalam dia punya chorus lirik pun kini ku harus memendam rasa kerana itulah yang terbaik untuk kita. Dia kena nyanyi. Pengalaman sendiri ke ni? Apa? Pengalaman sendiri ke? Bukan, tak ada. Saya Ini pengalaman siapa? Adalah. Penulis sendiri? Mungkin. Boleh tanya dia. Boleh panggil dia lagi. Okey, hasil karya siapa ni? Dia nama komposer dia Becky Zulkifli. Zulkifli bukan Zulkifli. Zulkifli. Okey. Dia nama glamour sikit ataupun nama Becky je. Okey. Sebab Nita ni kita tahu lah
transformasi karier dia penyanyi. Dulu berkumpulan, sekarang masing-masing bergerak secara sendiri. Tapi nanti ada pengacara lagi kan? Awak lah pengacara, awak tanya soalan terus pada diri sendiri. Apa nak tanya kita orang? Dah makan belum? Selepas ini mungkin ada apa-apa perancangan? Ada projek lagi dari segi solo, dari segi pengacara and daripada segi Ada juga? Ada lagi? Eksklusif lah sikit. Itu Nita dapat meimbangi segalanya sekarang sibuk. Okey lah sekarang sebab sebab kita orang tak ada event, tak ada show sangat. So everything's more to TV, everything's more to shoot and more to online. So maybe dia penat, dia tak rasa macam dulu sebab every weekend dulu memang saya tak ada kat KL ataupun saya memang tak ada free time. Tapi sekarang dia terbalik where I weekday busy and then I weekend pula sekarang ada off day sebab dah tak ada event. Okey, bagaimana menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut? Apa yang Nita buat pula waktu weekend? Masa mula-mula lockdown tu memang kita orang semua berkeampunan je lah kat rumah kan. So once a week je I come to TV3 for MBAS and then like now almost every day ada something. Bersyukur tapi dia nak get back the rhythm kan. The first few days nak bangun awal tu agak susah lah. Bangun tu mencarut lah. Lepas mandi tu semua baru macam okay, I'm awake. Walaupun tak ada persembahan, tapi peminat masih lagi follow perkembangan Nita kan. Tapi Nita masih lagi ada. Nita. Cuma kita orang just not as active lah. Lagipun sekarang ni tengok ngam-ngam kita orang rehat ni terjadi all this wabak lah, quarantine lah. So okay lah. Orang tak rindu sangat pun. Mana ada rindu pun. Setakat ni penerimaan peminat macam mana dengan Laila? Okey lah, so far okey. Sebab saya selalu takut kalau saya buat projek solo, orang akan macam start connect, dia dah tinggalkan band tu semua. But I'm really glad macam bila I explain, I memang cakap yang saya tak tinggalkan band, tapi tak salah juga saya nak buat projek solo. If not, saya sampai bila-bila saya akan terfikir, what if. Okey. Saya tak nak jadi macam tu 10 years from now. What if I did my whole song? Jadi ini special project lah. This my special project and it's really nice for me to conquer juga pentas secara seorang dan secara band. Sebab saya lebih selesa dengan band. Pergi ke sana, suka sendiri pula. Tapi sekarang tak boleh lah. Sekarang Beza dia maksudnya sekarang it's just I hanya kena mimpi pandai sajalah. lah. I kena pandai use the stage. I cannot rely my bandmates stand there nampaklah full tapi sekarang ni dah mana ada dah. So saya kena dia lah. ada perkiraan macam tu juga. Sekarang ni kena lebih menjiwai. Lagu-lagu pun lagu-lagu touching, lagu sedih. Dia kena cap sikit lah. Sebelum ni dengan sakit kan? Sakit. Jadi macam mana penerimaan sakit tu sebenarnya aku tengok? Dia sebenarnya pelik. power, lagu tu lagu heartbroken. Tapi bila kita orang perform kita macam terimalah lagu sakit. Semua orang nak sakit. Nak sakit. Semua orang nak sakit. So I cakap please jangan sakit. And then I selalu pelik when I go to weddings, they ask me to perform sakit. Aduh, macam tak kena Itulah saya cakap ini untuk ex pengantin and yelah it's not for the awak semua heartbroken ke apa ni? No lah, I think Sakit was our first lagu yang heartbroken. Orang memang suka kot boleh kita masuk, orang punya. Boleh masuk. Boleh lah. Okey, Nita juga antara yang aktif sekarang di media sosial kan? Sebab saya mengikuti di Twitter terutamanya lah mungkin. Baru reply semalam. Wow. Baru retweet dia. Tapi dia tak follow kita. Balik dia tak apa. Okey, maksudnya sekarang bagaimana sebab Nita juga aktif melihat kepada netizen-netizen sekarang. 2020 masih lagi berlaku perkara-perkara sebegitu. Nita mungkin ada sikit message untuk mereka. I think lots of us maybe ada banyak sangat masa dekat rumah. Silalah luangkan masa anda dengan benda yang berfaedah. Pergi ada YouTube, belajarlah gitar, piano ke, belajar menyanyi ke, belajar berlakon ke, belajar memasak pun boleh. Tapi jangan duk guna internet untuk spreadkan negativity. Fun fact, it actually takes lebih energi untuk produce something negatif daripada something positif. Setuju. So kalau you boleh negatif, you boleh ambil energi tu tolong mak you ke, tolong abang you ke, buat kuih ke. Buat kuih ke. Janganlah cik kat situ je. Itu nasihat saya. I buat kek. Oh, you buat kek kan? Tapi sejak Nita jadi pengacara ni, dia banyak cakap tau. Okey lah, itulah. Dia depan kamera tak goyang. Daripada penyanyi, berlakon, sekarang ni mengacara, apa perkara mungkin yang Nita boleh kongsikan? Nak jadi pengacara ni senang ke, susah ke atau bagaimana? Susah guys, dia tak guna. Semua ingat macam senang kan? Yes. Kalau dia cakap, macam I cakap banyak. Tapi syukur I cakap tu ada juga isi kandungan. Tak naklah jadi orang yang cakap banyak tapi cakap tin kosong lah. Cakap je lebih. Ya, cakap je lebih. Tapi apa yang cuba you nak sampaikan? But I'm really glad lah in the pengacara ini punya world, I dapat macam mana nak cakap lebih lancar. Dah tak ada
Dia sebenarnya bukan Kurang lah. kadang-kadang bukan apa yang kita bagi kepada orang kan, tapi apa yang dia bagi kepada kita. Dia betul. Benda yang kita belajar. memperbaiki kita juga kan. Okey Nita, kata-kata akhir kepada orang ramai sebelum selepas ni beruang mimpi pula. Beromi, okey. Jangan lupa first nak promote diri dulu lah. Ya. Jangan lupa saksikan Hanya Mimpi. Music video Nak memasarkan diri juga. dah keluar dekat YouTube. Boleh search saja Hanya Mimpi Every Nita. And just have a nice day everyone. 2020 is a crazy year. Yeah, it's crazy. Hari ni just be positive, spread some love, tell the people next to you that I care about you. How are you macam tu. Just be positive. I care about you. I care about you, girl. Please follow me back. I will follow him on Twitter. Kalau I tak follow, please you remind me. You remind dia. Okay, thank you so much Nita ada persembahan lepas ni. Dan Isnin nanti kita akan bawakan topik pengalaman pertama menjadi ibu. Ya, tapi hari ini 7 Ogos, jadi kepada mereka yang mungkin nak meminta moratorium, hari ini merupakan hari yang sesuai. Ya, boleh pergi ke bank untuk kita menyusun semula pembiayaan untuk moratorium. Ya, kumpulan moratorium bersasar. Okey, terima kasih kerana bersama kami. Kami tinggalkan anda bersama dengan Nita dengan lagunya yang memerlukan ruang dan bermimpi. Ruang. Silakan. Assalamualaikum. Thank you. Mimpi-mimpi. Bagi mimpi. Saat bersamamu ku terpana olehmu hingga ku jatuh padamu meski kau tak pernah tahu.